boleh bajet. Azan sini pun 12. 12. Okey. Itself. Kalau pada sini tu kita berhenti sekejap, kita azan, kita nak sambung sikit 5 minit, 10 minit. Tak adalah. Nanti hormati SOP. Mudah banyak. Sini boleh buka ke? Tak boleh. Boleh. Itu boleh kan kena buka pasal minyak ni kuat sikit. Ni dia tak berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan izin dan rahmatnya kita dapat bertemu, dan masa yang agak-agak singkat ya untuk memberi satu ceramah, tapi apa yang saya buat adalah saya akan bincang satu tajuk yang saya rasa sekarang ni paling hot dalam pasaran, iaitu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin semua tahu apa yang berlaku di Perancis oleh Presiden Perancis tu. So inilah tajuk yang saya akan bawa malam ni, dan saya juga tidak akan memperkenalkan diri sebab untuk jimat masa. Fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan perkara baru. Dia perkara lama. Dia telah berlaku zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat, bilakah orang barat mula salah faham atau fitnah terhadap Nabi? Bila orang barat mula mengkaji kitab-kitab Islam, mula menterjemahkan kitab-kitab Islam, mula menulis mengenai agama Islam lebih kurang pada tahun 1800 hingga 1950. Dalam satu jangka yang masa yang pendek saja, hanya 150 tahun saja, bukan Islam telah menulis tidak kurang daripada 60,000 buah buku mengenai agama Islam. Berarti sebahagian besar tulisan tu fitnah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini mereka bukan saja tulis, bukan saja cakap, malahan mereka siap buat video lagi, siap buat drama lagi, siap buat satu cerita lagi mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa-rasalah cerita tu menceritakan perkara yang baik ke buruk mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja video, hari ini orang sengaja melukis, kalau kita caricature tu, melukis gambar mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul? Berburuk-burukkan Nabi, betul? So inilah yang berlaku. Dan saya juga nak minta lah muslimin muslimatnya dirahmati Allah, walaupun kita marah, kita tak setuju, tapi kita bantah dengan ikut undang-undang, bantah dengan cara yang elok. Tak perlulah kita gunakan apa-apa kekerasan, buat apa-apa kekerasan. Saya rasa itu tidak elok. Okey? Dan bila kita boycott produk dia juga, satu tamparan yang sangat besar bagi negaranya. Negara tu kecil saja, bukan besar sangat. Kalau dia punya ekonomi jatuh, negara tu akan jadi masalah. Okey. Now, saya nak rujuk kepada apa yang berlaku dalam video-video yang mereka buat tu. Kalau pergi YouTube, you akan jumpa. So, tuduhan terhadap Nabi pertama adalah mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nauzubillah, dia tuduh Nabi menipu para sahabat. Menipu para sahabat. Macam mana mereka boleh dapat idea itu? Sebab mereka tahu pernah satu masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai 9 isteri sekaligus satu masa. Dan kemudiannya Allah turunkan wahyu surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Dan Allah perintahkan umat Islam, untuk lelaki muslimin, kita boleh mempunyai 4 isteri. Berarti kita boleh kahwin 2, 3 ataupun 4. Maksimum 4. Kita boleh ada 4 isteri pada satu masa. Betul ke? So selepas ayat ini diturunkan, Nabi perintah tak para sahabat
untuk ceraikan isteri tak? Sebab Allah kata maksimum 4. Bila ayat ini diturunkan, umat Islam sampai hari kiamat maksimum boleh ada 4 isteri pada satu masa. Maka Nabi perintahkan sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang ada lebih daripada 4 isteri, ceraikanlah isterinya atau lepaskanlah mereka. Maka sahabat ikut tak perintah Nabi? Sahabat ikut. Siapa yang tak ceraikan isteri? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sinilah berlakunya salah faham. Maka mereka tuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menipu para sahabat. Dia simpan 9, sahabat maksimum 4. So nampak tak salah faham dia datang pada mana? Bagi saya lebih suka anggap itu sebagai suatu perkara yang salah faham daripada kita kata mereka ni sengaja atau fitnah, sengaja nak fitnah Nabi dan sebagainya. Sebab kalau kita sedang marah, emosi, kita susah nak bagi jawapan yang rasional. So bagi saya sangka baik dulu, salah faham dulu. Cuba jelaskan dulu. Macam mana nak jawab soalan bila orang tuduh sedemikian? Yang pertama, kita kena bagi tahu orang itu, orang yang tanya atau orang yang tuduh tu, okey, tanya dia di manakah dia dapat cerita ini. Berarti macam mana dia boleh kata Nabi menipu para sahabat? Dia susah nak jawab sebab mereka tak buat kajian yang cukup. Bagi saya, beritahu kepada dia, dalam Islam kita mempunyai 4 tafsir Quran yang utama. Quran boleh tafsir Quran, sunnah boleh tafsir Quran, sahabat boleh tafsir Quran, ulama boleh tafsir Quran. Kami ada 4, sekurang-kurangnya 4 tafsir Quran yang utama. Dan tanya dia, tuduhan yang dia tuduh ni datang daripada mana? Dia ada problem untuk jawab. Sambung. Dan bagi tahu dia, baca Quran ni, kita kena baca Quran, kita tahu tak konteksnya. Kita tak boleh baca Quran tanpa rujuk kepada konteks. Berarti Al-Quran, tafsiran Quran, Quran boleh tafsir Quran, sunnah boleh tafsir Quran. Apa konteksnya? Contoh, kadang-kadang Allah sebut dalam Quran, ya ayuhan nas. Maka Allah tuju kepada siapa? Allah tuju kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Itu konteksnya. Bukan rujuk kepada orang Islam saja, atau bukan rujuk kepada orang kafir saja, tetapi rujuk kepada semua. Ada pula Allah sebut tentang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka Allah rujuk kepada orang-orang Islam. Kadang-kadang Allah kata kul ya ahlul kitab, maksudnya Allah rujuk kepada ahli kitab. Secara umumnya, kalau tanya mufassirun, ahli kitab ni dalam Quran rujuk kepada siapa? Dia akan rujuk kepada Yahudi dan Nasrani. Maka konteks ayat itu Yahudi dan Nasrani. Sekarang saya nak tanya, surah An-Nisa surah keempat ayat nombor 3. Ayat ini konteksnya apa? Yang saya dah cakap dengan sangat ramai non-Muslim, semua tak tahu. Anda tak tahu boleh tuduh. Surah An-Nisa ni surah keempat ayat nombor 3 ni, ayat ini diturunkan, konteks ni adalah, ini adalah syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan elok-elok, untuk umat Nabi. Bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Untuk Nabi Muhammad SAW, Allah beri dia syariat lain yang disebut dalam surah Al-Ahzab surah 33 ayat 50 hingga 52. So, konteks di sini, surah An-Nisa ni diturunkan kepada umat Nabi. Surah Al-Ahzab turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat ayat ini. Apa ceritanya ayat ini? Ada 2 perkara penting. Masa tak banyak, saya terpaksa ringkaskan. Pertama, Allah tak benarkan Nabi menceraikan mana-mana satu isterinya. Allah tak benarkan. Nabi tak cerai bukan dia tak nak cerai. Sebab perintah Allah khas kepada dia, syariat khas Allah kepada dia. Nabi tak boleh cerai sebab semua isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah ummul mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. Mana boleh cerai? Kalau cerai, mana ada mukmin boleh kahwin ibu kamu sendiri? Maka Nabi tak cerai disebabkan perintah khas Allah, syariat
khas Allah kepada dia. Ayat seterusnya, bukan saja tak boleh cerai, malahan tak boleh kahwin lagi. Walaupun hati Nabi betapa suka, wanita tu betapa cantik, tak boleh kahwin lagi. Syariat untuk Nabi selepas ayat ini diturunkan, Allah telah tutup kotanya, tak boleh kahwin lagi. Nampak tak? Syariat untuk Nabi tak boleh ceraikan isteri, tak boleh kahwin lagi. Syariat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita boleh kahwin, boleh cerai, boleh kahwin, boleh cerai. Betul tak? Tapi kita maksimum 4. Berarti kalau kita faham konteks ini rujuk kepada umat Nabi, ayat satu lagi rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berlaku tak Nabi menipu sekarang? So, cadangan saya, jelaskan kepada non-Muslim. Tak perlulah kita marah-marah. Mana tahu kadang-kadang kalau kita dapat jawab, menjelaskan dengan elok, meyakinkan, orang itu mula tukar persepsi mereka terhadap Islam. Dia mula ada minat nak mengkaji Islam. Kadang-kadang itu soalan yang terakhir dalam otak dia. Kalau dapat jawab dengan elok, meyakinkan dia akan masuk Islam pun. Itu yang pertama. Yang kedua, ini agak popular. Kalau kita pergi tengok video tu, dia tunjukkan video tu adalah na'uzubillah, bagi watak Nabi Muhammad SAW, seorang lelaki na'uzubillah gila seks atau sex maniac. Seorang lelaki yang tak berhenti betulkan wanita. Dia bagi persepsi. So, cara jawab ni macam mana? Saya untuk pengetahuan muslimat di sini, saya pernah didatangi oleh missionary, kawan saya Kristian, orang yang baik. Dia datang, dia berlapik-lapik, pendekkan cerita, dia tuduhlah, kata Nabi Muhammad SAW, na'uzubillah, gila seks. Saya terpaksa pendekkan cerita. Saya tanya dia, kenapa kamu tuduh Nabi Muhammad SAW gila seks? Dia kata 9 isteri. Okay. Saya kata, boleh tak you tunjukkan saya sedikit simptom-simptom, tanda-tanda gila seks? Kalau kita tanya doktor, kita tuduh orang tu gila seks, doktor kata apa? Gila seks ni adalah suatu penyakit. It's an illness. Tapi setiap penyakit dia mesti ada tanda-tanda penyakit. Sebelum kita nak tuduh dia ada penyakit tu, dia mesti ada tanda-tanda, simptom-simptom. Saya minta dia boleh tak kemukakan sedikit simptom. Dia tak boleh bagi satu pun. Saya kata, jom, mari kita bincang. Cuba tengok ada ke tak ada simptom-simptom. Kalau ada, mungkin. Kalau tak ada, mungkin. Sekala salah faham atau bagi saya senang cerita salah faham. Maka saya pun bincang dengan dia. Dan saya bincang ni saya gunakan kefahaman umum. Kefahaman umum. Kalau saya nak bincang usia asal sebenar itu tak ada masa nak kupas. Saya tanya dia, Nabi Muhammad SAW berumah tangga usia berapa? Dia kata 25. Betul ke? Bolehlah? Okey. Saya tanya dia, isteri pertama Nabi Muhammad SAW siapa dia? Khadijah radhiyallahu anha. Nabi nikah Khadijah, kita belajar kat sekolah, usia berapa? 40. Betul ke? Saya tak nak bincang akademik punya, saya bincang umum faham punya. Dan saya tanya dia, kalau orang gila seks, dia suka ke kahwin wanita tua daripada dia 15 tahun? Dia terkejut. Dia diam. Tak apa, sambung. Saya tanya dia, you tahu tak Nabi Muhammad SAW dia monogami. Orang sini faham tak monogami? Hanya mempunyai seorang isteri dalam satu jangka masa. Berapa lama? 25 tahun. Berarti pada usia Nabi Muhammad SAW nikah 25 sampai usia dekat 50 tahun, hidup Nabi Muhammad SAW hanya ada seorang wanita. Bolehkah orang yang gila seks dia mempunyai seorang wanita saja selama 25 tahun? Berarti sampai usia 50 tahun Nabi Muhammad SAW line clear. Bukan makanan line clear di sini. Line clear maksudnya belum ada tanda-tanda gila seks. Setuju? Dan saya tanya dia, Nabi Muhammad SAW nikah dengan Khadijah radhiyallahu anha.
Khadijah ni berapa kali janda? Dia kata 2 kali. Saya tanya dia, orang yang gila seks ni, dia suka cari janda ke? 2 kali janda lagi? Ataupun dia lebih suka cari yang anak dara? Tanya dia. Dan kemudian Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Dalam hidup Nabi Muhammad SAW, dalam hidup Nabi 2 tahun tanpa wanita. Saya nak tanya, orang yang gila seks boleh tak dia kemarau 2 tahun? Orang sini boleh faham tak kemarau? Maksudnya tanpa wanita. Kalau orang yang gila seks, dia boleh tanpa wanita 2 tahun tak? Tak payah cakap banyaklah orang yang hisap rokok. Saya tahu orang sini tak hisap rokok, punya orang luar. Mungkin kita tanya sana. Yang kaki rokok, biasanya letak rokok kat kaki. Betul? Orang yang hisap rokok ni, yang biasa hisap rokok, tanya dia, boleh tak you berhenti 2 tahun dan you sambung selepas 2 tahun? Sampai sekarang, sampai usia awal 50-an, Nabi ada tak tanda-tanda gila seks? Belum ada. Dan Nabi mula nikahi 2 anak perempuan para sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Okey, untuk merapatkan silaturahim. Dan selainnya isteri-isteri yang dia nikahi, ramai di kalangan mereka adalah janda-janda. Maka saya tanya dia, orang yang gila seks ni dia punya masalah apa? Dia gila apa? Tak tahu. Seks lah. Kan panggil dia gila seks. Orang yang gila seks ni, dia mau nikah tak dengan wanita yang dia ada hubungan tu? Setakat saya interview ramai orang, dia kata orang gila seks ni biasanya dia tak mau nikah. Dia lebih suka touch and go. Orang sini tahu kan, mau masuk ke pulau kena touch and go. Tapi sekarang ada orang gunakan smart tag. Touch and go. Itu kerja gila seks. Tetapi Nabi tidak gila seks. Nabi tidak touch and go. Nabi nikahi semua isterinya secara sah. Sah dengan Allah, sah dengan masyarakat. Macam mana kamu nak tuduh dia gila seks? Nabi nikahi semua isteri sah. Nabi bertanggungjawab tak terhadap isteri-isterinya? Bertanggungjawab. Nak bukti? Satu contoh aja, masa yang ada. Nabi bertanggungjawab terhadap isteri dan anak dan diberi puji-pujian oleh orang-orang Arab pada masa itu. Bukan saja itu, contoh, tengok macam mana Nabi didik isterinya. Salah seorang isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Bila Nabi didik Aisyah, okey, kalau kita tahu tentang kedudukan Aisyah ni, dia seorang hafizah. Dia menghafal keseluruhan Al-Quran. Persoalan saya, adakah orang yang gila seks kerja dia ajar bini hafal Quran? Jawab. Bukan saja itu, Aisyah radhiyallahu anha menghafal sebahagian besar hadis dan dia meriwayatkan 2210 hadis. Dia jadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Dia pernah mengajar, melatih tidak kurang daripada 88 ulama. Dia juga pakar dalam perubatan. Dia juga pakar dalam matematik. Saya nak tanya, adakah ini kerja-kerja orang gila seks? Sampai sekarang, ada tak tanda-tanda? Tak ada. Betul? Saya tanya dia, setakat ini perbincangan sampai tahap ini, ada tak tanda-tanda? Dia diam. Diam maksudnya tak ada lah. Kalau ada, kemukakan. So saya tanya dia, so kalau tak ada tanda-tanda gila seks, you rasa ada ke tak ada gila seks? Jawapannya pelik sikit lah. Dia kata aku tak peduli. Dia tak peduli hujah saya. Bagi dia tetap dia percaya Nabi Muhammad SAW, nauzubillah, gila seks. No problem. Saya tanya dia lagi, sebab dia Kristian kan, dalam kitab Bible ada seorang Nabi yang sangat-sangat popular, sangat hebat. Namanya dipanggil David ataupun Daud alaihissalam. Dalam Bible, Daud alaihissalam ada berapa ramai isteri? Ada berapa ramai isteri? Tak tahu. Dia ada 99 isteri. 99. Mengikut tafsir Bible. Kalau Nabi Muhammad SAW ada 9 isteri, kamu sudah tuduh dia gila seks. Daud alaihissalam dalam Bible ada 99 isteri. You panggil dia apa? Dia diam. Mana boleh diam?
orang yang beriman. You kena berlaku adil. 9 isteri gila seks. 99 you kena panggil dia 11 kali gila seks. Gila seks, 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 gila seks. 11 kali baru sebut nama dia. Saya cakap dengan dia lagi. Cuba lihat dalam kitab kamu lagi. Ada seorang nabi yang sangat popular, yang dihormati oleh ketiga-tiga agama, Yahudi, Kristian dan Islam. Namanya adalah Solomon atau Sulaiman alaihissalam. Betul? Tahu tak dalam kitab dia sebut dia ada berapa ramai isteri? Dia ada 700 isteri, 300 gondit. Maksudnya gabung sekali 1000 isteri. 9 isteri you sudah panggil dia gila seks. 1000 you panggil apa? Saya tahu kamu ni orang yang adil, orang yang beriman, cakap jujur. Dia diam. Mana boleh diam, tak boleh diam. Saya kena ajar dia macam mana panggil lagi. You kena buat CD rosak. Tahu CD rosak tak? You pasang CD, tiba-tiba CD sangkut. Sangkut. Gila, 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 gila. Sampai time you panggil seks. Jujur tak orang tu? Adil tak dia? Sekadar nak tuduh. Dalam Islam, kita tak buat begitu. Tengok Presiden Perancis, apa dia buat? Saya selalu cakap dengan orang, bila kita nak berdialog dengan orang Kristian, nak berdebat dengan orang Kristian, kita selalunya rugi. Sebelum lawan, kita sudah rugi. Kita tahu kenapa? Mereka boleh tuduh, boleh fitnah, boleh cela Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita tak boleh cela Nabi Isa alaihissalam. Sebab dia Nabi besar, Nabi Islam kita. Betul tak? They can accuse Prophet Muhammad SAW, but we can't accuse Jesus Christ. Nampak tak? So bila kita berdialog, belum lawan dia sudah menang. Dia boleh hantam apa dia suka. Dia tak ada undang-undang dalam agama mereka. Dalam Islam, dalam Quran kan, kalau kita baca surah An'am surah ke-6 ayat 108, Allah ingati kita, suruh kita, okey, jangan pelekeh-lekehkan, jangan gurau-gurau, jangan memburuk-burukkan Tuhan-Tuhan yang orang sembah. Betul tak? Dalam kejahilan mereka akan tuduh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka undang-undang kita adalah kita tak boleh tuduh mereka, tapi mereka boleh tuduh kita. Sebab dia punya agama tak ada undang-undang. Sambung. Saya cakap dengan dia, walaupun saya bukan Kristian, saya ni Islam. Saya beragama Islam. Saya cakap dengan dia, tetap saya tak percaya Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam gila seks. Saya tak percaya. Mengikut kitab dia ada ramai isteri, saya tak percaya dia gila seks. Kenapa? Sebab dalam agama Islam, syariat sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah letak 4, maksimum 4. Syariat sebelum Quran diturunkan, kitab sebelum itu, orang-orang Islam boleh kahwin seberapa ramai wanita yang mereka suka, yang tak ada had, yang tak ada limit. So mereka ada ramai isteri bukan kerana gila seks. Sambung lagi. Tuduhan satu lagi, sebab masa yang sikit saja tinggal. Tuduhan yang baru-baru ni saya bulan 11 November tahun lalu, saya pergi ke Eropah bagi latihan di banyak tempat, di England, di London, di Nottingham, ada pergi ke Perancis, ada pergi ke Sepanyol dan sebagainya. So saya sempat pergi ke Hyde Park. Orang sini tahu tak Hyde Park, Speaker Corner? Biasa tak? Okey, saya pergi ke situ. Wah, itu satu tempat yang memang kalau orang Malaysia first time pergi ni, you kena ada orang beritahu you dululah macam mana nak behave, berkelakuan kita di situ. Sana orang pergi memang attack punya, bukan pergi bincang secara rasional. Dan pendekkan cerita, suatu soalan yang tiap kali pergi ke situ, tiap Ahad you pergi ke situ petang tu, orang bukan Islam mesti akan tuduh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah, dia kata pedofil atau pedofil. Nauzubillah. So dia tuduh Nabi, lelaki tua suka kepada kanak-kanak. Macam di mana mereka dapat cerita tu? Ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Yang Nabi nikahi Aisyah radhiyallahu anha pada usia 6 tahun. So dalam otak mereka, awal 50-an kahwin wanita 6 tahun. Ayuh, orang tua suka kepada kanak-kanak. So itulah idea yang mereka dapat. Maka mereka tuduhlah. Dan saya lihat
Kita orang Islam pula, alhamdulillah ramai sahabat-sahabat Islam yang di England memang usaha pergi sana untuk mengulas, untuk menjawab supaya orang Islam tak keliru. Tapi saya nak bagi sedikit nasihat lagi. Kalau kita nak terlibat mewakili Islam, sebab bukan saja kita rakam, dia pun rakam. Biasanya kamu tengok adalah rakaman yang best adalah kita orang Islam rakam banyak-banyak, potong yang best saja. Yang tak best dia tak tunjuk you. Sama juga dia punya rakam banyak-banyak, yang best, yang menyokong, kononnya menyokong mereka ni lebih benar, dia potong tunjuk you. Tapi yang menunjukkan mereka teruk, dia tak tunjuk. Orang Islam ni yang nak pergi wakil Islam, pergi berdialog, saya punya nasihat adalah buatlah persediaan yang cukup, mental cukup, and then yang penting adalah hujah kita kena rational. Okey, saya tak ada masa, saya terus kepada jawapan. Bila orang tuduh Nabi Muhammad SAW pedofil atau pedofil, jangan kita naik marah. Anggap dia salah faham dulu. So biasanya saya akan tanya dia, why do you say so? Dan saya akan cakap dengan dia, ini cerita lama, ini cerita sudah basi. Jawapan dalam YouTube ada, dalam Facebook ada, dalam tulisan buku pun ada. Kamu tak sempat nak baca ke? Maka saya akan bagi jawapan ke dia. Saya cakap dengan dia, nak saya jawab soalan ini, dia ada satu syarat. Kamu kena ikut syarat ini dulu. Kalau tidak, tak ada apa-apa boleh, tak perlu bincang. Syarat tu apa? Syaratnya adalah tak boleh bandingkan apa yang berlaku 1400 tahun yang lalu dengan menggunakan keadaan kita hari ini untuk menilai. Berarti kita tak boleh nilai apa yang berlaku 1400 tahun yang lalu mengikut keadaan kita hari ini. Tak boleh. Sebab dulu lain, sekarang lain. Apa maksud saya dulu lain, sekarang lain? Sebab dulu-dulu masyarakat, satu masyarakat belum ada negara lagi, belum ada undang-undang negara lagi, belum ada negara lagi. Maka perkahwinan ini di atas bau mak bapak, keluarga punya isu, bukan kerajaan. Dulu tak ada kerajaan. Sekarang majoriti negara sudah merdeka, dia ada undang-undang negara. Usia berapakah seorang lelaki atau wanita boleh berumah tangga? Betul? So dulu-dulu mak bapak buat keputusan sah. Dan kita tak boleh gunakan keadaan dulu, menggunakan undang-undang sekarang untuk menilai. Tak kenalah. Setuju tak? Hanya kena bila keadaan dulu dengan keadaan dulu kena. Dan sekarang saya nak tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nikahi Aisyah radhiyallahu anha, dapat restu tak daripada bapak dia? Dapat ke tak dapat? Dapatlah. Siapa bapak dia? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Betul? Sebenarnya kalau bapak dah bagi restu, cerita dah habis tak? Sebenarnya dah habis dah. Keluarga terima dah. Tak apa kita sambung lagi. Masyarakat Arab, ada tak mereka bantah? Ada tak mereka komplain? Tak ada. Arab tak ada masalah dengan perkahwinan Nabi. Musuh Nabi Muhammad SAW, tahu tak di kalangan mereka siapa? Ketua munafik tu siapa nama? Abdullah bin Ubay, Abu Lahab, Abu Jahal dan sebagainya. Ini semua ni sentiasa tunggu, cari peluang untuk nak jatuhkan Nabi. Betul ke tak betul? Saya nak tanya, musuh-musuh ni bantah tak? Musuh-musuh ni komplain tak? Musuh-musuh ni ambil tak ini sebagai isu untuk politikkan tak? Saya ulang sekali lagi, mungkin tak dengar elok-elok. Keluarga dia ada masalah tak? Tak ada masalah. Masyarakat Arab ada masalah tak? Tak ada masalah. Musuh Arab ada masalah tak? Tak ada masalah. Lu apa masalah? Maksudnya pernikahan Nabi Muhammad SAW diterima baik oleh orang Arab pada masa itu. It's not an issue. Isunya bila orang barat, orientalis, bila baca buku-buku Islam, mula gunakan keadaan mereka sekarang untuk menilai apa yang berlaku 1400 tahun yang lalu. That is the problem. So sekarang ni orang bukan Islam, dia salah faham kat mana? Dia salah faham bila dia baca hadis itu dalam Sahih Bukhari. Tapi saya nak bagi tahu muslimin muslimat, ada kajian lain mengenai kajian contemporary mengenai
usia Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ada kajian lain, saya tak ada masa nak kupas ya, hanya saya tak ada masa, bukan saya tak tahu, tak ada masa nak kupas. Orang bukan Islam dia ingat bila Nabi nikah dengan Aisyah terus bersetubuh. Itu silap. Silap. Sebab bila Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, mereka tidak bersama. They are not together. Aisyah radhiyallahu anha tetap duduk dengan bapa dia. Sebab dia kanak-kanak lagi. Sehinggalah dia usia 9 tahun lebih, dekat 10 tahun akhir balik. Datangnya Nabi tanya kepada Aisyah, adakah kamu sudah bersedia nak duduk bersama? Sekiranya kamu belum bersedia, no problem, duduk dengan bapa kamu dulu sehingga kamu bersedia. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha kata dia sudah bersedia, barulah Nabi jemput dia pulang. Sekarang saya nak tanya, what is the problem? Apa masalah tu? Sebenarnya ramai orang tak perasan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha memberi satu pengajaran yang sangat besar kepada manusia sampai hari kiamat. Apa pengajaran itu? Usia berapakah wanita sesuai berumah tangga dan bersetubuh? Usia berapa? Apa? Halo? Apa syarat? Yang kita belajar akhir balik. Betul? Bukan akhir balik saja. Syarat kedua, Nabi bila dia akhir balik, Nabi tak bawa, tak jemput dia pulang. Nabi nak pastikan, Nabi nak tunggu dia mentally, physically bersedia baru jemput dia pulang. Wanita ni, anak kita akhir balik, tak semestinya badan dia bersedia, tak semestinya mental dia bersedia. Setuju tak? Tahu tak kenapa saya beri cakap kuat? Sebab saya ada 5 anak perempuan. Jangan gaduh dengan saya. Halo? Laki tak payah cakap. Poin di sini, tanyalah doktor-doktor pakar. Ada setengah-setengah orang Islam akan kata, tak, orang dulu wanita memang besar badan dia, macam orang dewasa. Tak semestinya. Kalau saya tunjukkan satu yang kecil macam mana? Sebab itulah syaratnya akhir balik dan mentally, physically bersedia. Bila dia bersedia, mental dah bersedia, fizikal dah bersedia, barulah Nabi jemput dia pulang. Bila Nabi jemput dia pulang, bukan jemput dia pulang sebagai kanak-kanak, Nabi jemput dia pulang sebagai wanita. Jangan lupa, Nabi Muhammad SAW nikahi ramai tak isteri-isteri lain yang janda-janda. Pendekkan cerita, Aisyah radhiyallahu anha dibimbing oleh kakak-kakaknya. Faham tak kakak-kakak? Tak faham? Madu-madunya, madu aslinya. Dia dibimbing oleh kakak-kakaknya. So what is the problem? Mereka tetap tuduh. Okay, no problem. Mari kita tengok. Sekiranya seorang kanak-kanak 6 tahun dilayani oleh lelaki dewasa, apa akan berlaku kepada kanak-kanak itu? Dia akan keliru tak? Dia akan trauma tak? Faham tak? Pemikiran dia akan tak tentu tak? Tapi kalau kita lihat Aisyah radhiyallahu anha, dia hafal keseluruhan Quran. Dia meriwayatkan 2210 hadis. Dia jadi penasihat kepada 4 khalifah Rashidin. Dia melatih 88 ulama, pakar dalam perubatan, pakar dalam matematik. Saya nak tanya, pemikiran dia cergas tak? Hebat tak? So mana mungkin dia boleh ada hubungan pada usia 6 tahun? Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah dia dilayani oleh lelaki, dia boleh laporkan tak kepada masyarakat? Dia boleh bagi tahu tak masyarakat? Boleh. Yalah, mungkin Nabi hidup, dia takutlah kan? Selepas Nabi dah wafat, dia bagi tahu tak kepada dunia? Dia bagi tahu. Sebab itulah dia riwayatkan 2210 hadis mengenai siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak tanya, dalam hadis itu ada tak menceritakan perkara yang buruk mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mari kita tengok. Saya terpaksa ringkaskan lagi. Kalau kita lihat macam mana Nabi Muhammad SAW dilaporkan, macam mana Nabi memanggil Aisyah radhiyallahu anha, macam mana Nabi panggil dia? Dengan panggilan apa? Ada orang kata Humairah, betul? Ada hadis sebut Aish. Ini cara manja. Macam Melayu lah. Orang Melayu masih ingat lagi tak masa mula-mula you kahwin? You panggil isteri kamu sayang. Orang Melayu skrip lain tak ada, honey pumpkin tak ada, dia sayang aja. Isteri panggil suami abang. Percaya kata saya, itu skrip standard.
Betul? Confirm. Selepas 2 tahun kahwin, suami tak panggil isteri sayang lagi. Dia panggil yang aja. Percaya kata saya. Dia punya message pun YG aja. Dia tak ada SYG. Betul? Selepas 5 tahun kahwin, sah hilang, yang hilang. Hoi, dah masak ke belum? Tetapi Nabi Muhammad SAW panggil Aisyah radhiyallahu anha dengan cara manja sampai Nabi wafat. Cut. Kedua, Nabi selalu ada 1 minit lagi. Nabi selalu ada lumba. Lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Semasa Nabi muda, Nabi menang, Nabi tua, Nabi kalah. Berlumba lari, enjoying. Menunjukkan hubungan mereka rapat tak? Kasih sayang tak? Romantik tak? Nabi pernah diziarahi oleh tetamu kat rumah dia. Isteri-isteri lain sediakan makanan. Aisyah bila pulang kat rumah, jealous sebab apa dia tak terlibat dalam menyediakan makanan. Jealous maksudnya apa? Jangan terjemahkan dalam bahasa Melayu. Jealous maksudnya sayang lah. Kalau you tak percaya, you cuba bawa seorang perempuan pulang balik rumah sekejap lagi. Bini you dah sediakan makanan dinner, ikan 3 rasa. Betul? Tom yum. You cuba bawa seorang perempuan pulang, tengok apa akan berlaku. Itu makanan masuk ke mana? Jadi mana? Pergi ke mana? Tak tahu. Cuba. Cut. Last. Nabi pernah bawa Aisyah radhiyallahu anha pergi ke pekan. Dah ada program. Mungkin Aisyah tak dapat lihat program itu dengan pandangan yang dengan elok sebab mungkin dia tak cukup setinggi lelaki ada kat depan kan. So Nabi dokong Aisyah. Nabi dokong Aisyah. Okay, abang-abang di sini sudah lama kahwin kan? Pernah tak kamu dokong isteri kamu? Kalau tak pernah, balik cuba. Cuba dulu kat rumah. Sebab Nabi dokong isterinya di bandar. Kamu cuba dokong isteri kamu di bandar. Ini sunnah Nabi kan? Ini malu kah? Tak dah. Malam ni cuba. Poin di sini pendekkan cerita. Hubungan yang begitu rapat, begitu kasih sayang, begitu romantik. Nak tuduh pedofil langsung tak ada ruang. Itu sekadar tuduhan tanpa asas sama sekali. Masa surat time azan, saya tak nak sambung sebab masa yang, sebab kalau saya cakap tajuk ni memang cakap panjang sangat. Kita bagi laluan azan Ustaz. So dua boleh sampai 8:30. Tak apa. Don't worry. Ada sikit lagi. Okey, saya ikut arahan saja. Kita pergi laluan azan, lepas tu kita sambung sikit lagi.
sama 8.30. Okey, disebabkan masa bagi 15 minit lagi, saya goreng sikit lagi, okey ke? Okey, sambung lagi. Salah satu tuduhan baru-baru ni beberapa tahun yang lalu telah menyebabkan seorang lelaki Melayu sebenarnya murtad kerana dia tak dapat untuk, tak boleh comprehend, dia tak tahu tentang jawapan dalam agama Islam. So ada seorang missionary datang jumpa seorang lelaki Melayu. Dia tanya dia, betul ke Nabi Muhammad SAW bila dia solat dia baca ihdinas siratal mustaqim? Kita terjemahkan ihdinas siratal mustaqim tu, terjemah dalam bahasa Melayu panggil apa? Tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar. Betul? Okey. So budak Melayu ni bila dia terangkan, tapi dia Kristian missionary tu tanya dia, bukankah Nabi solat subuh tadi dia minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, tunjukkan jalan yang benar? Kenapa Zuhur dia minta, Asar minta, Maghrib minta, Isyak minta? Lepas solat pertama sehingga solat yang terakhir sebelum Nabi wafat dia minta tak? Dia kata minta. Minta maksudnya dia tahu ke tak tahu jalan yang lurus? Dia tak tahu jalan yang lurus. Allah tak bagi tahu dia. Dia tak sama dengan Jesus Christ. Dalam Bible, in the Gospel of John chapter 14 verse 6, dia kata, I am the way, the truth and the life. No man can come to the Father but by me. Isa alaihissalam, Jesus Christ, dia tahu tak jalan yang lurus? Dia tahu. He know the way, he know the truth, he know the life. Tapi Nabi Muhammad SAW tak tahu. So dia tanya budak Melayu tu, mana satu Nabi yang benar, mana satu Nabi yang palsu? Terkejut budak tu Melayu tu. Cepat-cepat dia ambil soalan tu, dia pergi tanya ustaz dia. Dia cari ustaz dia, dia tanya. Alhamdulillah, ustaz dia pun tak tahu jawab. Tak tahu jawab tak apa, ustaz marah dia lagi. Banyak tanya, iman lemah. Biasa dengar tak orang buat begitu? Saya pernah jumpa orang, bila saya tanya soalan dia kata, banyak tanya, iman lemah. Dalam agama Islam boleh ke tak boleh bertanya? Saya bertanya untuk nak faham. Saya bukan mempersoalkan agama Islam. Faham tak ni? Dia tengah keliru kan? Dia bertanya untuk apa? Dia percaya Islam ada jawapan. Dia percaya kepada ustaz. Kalau tak tahu jawab, tak payahlah marah orang. Hanya cakap, boleh tak bagi masa sedikit? Ustaz perlukan masa untuk buat kajian sedikit. Ataupun ustaz akan tanya orang yang lebih arif, lebih pakar dalam bidang ini untuk memberi jawapan. Betul tak? Sebenarnya jawapan tentang soalan ini begitu mudah sekali. Selepas saya bagi jawapan, kamu semua kata, Lim, Brother Lim, ya saya pun tahulah, sap soy. Sebelum kita dapat jawapan, kita kena tahu masalahnya datang pada mana. Apa puncanya? Masalahnya datang pada terjemahan Al-Quran yang kurang tepat. The inaccurate translation of the Quran. Bukan Quran salah, terjemahan yang kurang tepat. I tak kata dia salah, I hanya kata kurang tepat. Contoh, kalau saya tanya muslimi muslimat di sini, maksud Iqra, apa maksudnya? Dalam bahasa Melayu, bacalah. Betul ke? Bagi orang Islam biasa, you tak ada masalah. Iqra diterjemahkan sebagai bacalah. You rasa no problem. Bagi non-Muslim, bila dia baca Quran, big problem. Kenapa big problem? Sebab dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 48, dia menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW adalah seorang ummi. Nabi tak tahu baca, tak tahu tulis. Betul ke salah? Sini cakap tak tahu baca, tak tahu tulis. Sini lu punya Tuhan suruh dia baca. Cakap betul-betul lah. Dia tahu baca ke tak tahu baca? Lu punya Tuhan tak faham kah? Faham tak ni? Masalahnya apa? Terjemahan yang kurang tepat. Sebab perkataan Iqra sekurang-kurangnya ada 3 maksud. Bacalah, mengulangi, sampaikan. Jibril alaihissalam sampai wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bawa Quran yang besar ke Quran yang kecil suruh Nabi baca? Cuba baca ayat ini. Halo? Ada Quran ke tak ada Quran? Tak ada Quran. So tak ada Quran, macam mana nak suruh Nabi baca? Dia suruh Nabi buat apa? Iqra di sini, bacalah ke atau mengulangi? Sebab Jibril alaihissalam baca wahyu kepada Nabi, dia suruh Nabi ulang balik.
Berarti ikra di sini kita boleh terjemah sebagai baca. Bacalah, no problem. Tapi syaratnya dia kena bracket. Dia kena letak mengulangi, sampaikan maksud yang lain sekali kat dalam, supaya bila orang lihat dia seolah-olah bercanggah, dia tengok nanti dulu dia juga bawa maksud mengulangi, maka dia tidak berlaku bercanggah. Faham ke ni? You see the thing? It is the inaccurate translation, or they never give the clear meaning of that verse. Ihdinas siratal mustaqim, masalah yang sama. Kita kan terjemah dia, tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar. Betul tadi kita terjemahkan? Sebenarnya kalau kita baca ayat Quran dulu, contohnya kita baca surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 67, surah Yasin surah ke-36 ayat 3 dan 4. Kalau kita baca ayat Quran, Quran itu sebut apa? Dia kata maksudnya, sesungguhnya kamu Muhammad, Allah kata, adalah salah seorang nabi atau rasul yang sudah berada dalam jalan yang lurus, sudah berada dalam jalan yang benar. Quran sebut apa? Dia kata Nabi Muhammad SAW sudah berada dalam jalan yang lurus. So macam mana kamu nak kata Nabi tak tahu jalan yang lurus? Masalahnya Quran kata Nabi sudah berada dalam jalan yang lurus. Kita terjemahkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Bukankah Nabi sudah berada dalam jalan yang lurus? Kenapa dia minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus? Bukankah rasa pelik? Sebab itulah kalau kita buka tafsir Quran, saya rasa di Malaysia agak popular tafsir Ibnu Kathir. Tafsir Ibnu Kathir ni adalah dia adalah ulama mazhab Syafi'i. Kalau kita baca, buka tafsir itu, dia sebut apa? Dia kata bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim, dia kata Nabi bukan minta Allah tunjukkan kami jalan yang lurus, tunjukkan kami jalan yang benar. Tidak, dia kata apa? Nabi minta Allah sentiasa bimbing kami dalam jalan yang lurus, dalam jalan yang benar. Bila kita dalam jalan yang lurus, kita minta Allah bimbing, bukan minta Allah tunjuk. He didn't ask Allah to show him, but he asked Allah to guide us in the right way, at the right path. Bayangkan kalau ustaz tu boleh jawab, budak Melayu tu boleh gunakan ini untuk berdakwah kepada missionary itu. Sambung. Masa yang tinggal 5-6 minit, saya bawa yang pendek sikit. Ini agak popular dalam YouTube atau Facebook. Ada satu pasangan lelaki masalih, tua, ada sesuami isteri lah. Sebab saya tak, video tu dia tak terangkan mereka suami isteri, tapi tengok hubungan mereka seolah-olah suami isteri niat baik. Ini bukan berlaku di Malaysia, berlaku saya rasa di Amerika Syarikat. Mereka bawa loudspeaker, bawa mic, loudspeaker ni, mereka pergi ke masjid. Tapi mereka tak masuk masjid, mereka di luar pagar. Tujuannya dia nak menyampaikan mesej kepada orang yang dalam masjid. Maka lelaki tanya soalan, wanita jawab. Maka lelaki pun tanya kepada wanita itulah, dia tanya, Muhammad SAW, his name mentioned in the Quran how many times? Maksudnya nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut dalam Quran berapa kali? Perempuan tu jawab 4 times. Satu kali dipanggil Ahmad, kira 5 lah. 5 times pun tak apalah. Maka dia pun tanya, Jesus Christ, his name mentioned in the Quran how many times? Perempuan jawab 25 times. Apa dia buat ni? Dia nak bagi tahu orang Islam, bacalah Quran kamu. Nama Muhammad hanya sebut 4 kali ya. Nama Jesus 25 kali. Siapa lebih hebat? Macam mana kita nak ulas? Sebenarnya ini soalan yang orang kata budak-budak punya soalan tau. Tapi kalau kita tak tahu jawapan, kita pun pening kan? Yang pertama, keseluruhan Al-Quran Allah turunkan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti Allah bercakap dengan Nabi. So bila Allah cakap dengan Nabi Muhammad SAW, Allah tak perlu sebut nama dia. Bila nama Muhammad SAW disebut, bila diceritakan dia sebagai orang yang ketiga dalam keadaan itu, senario itu.
Berarti keseluruhan Quran Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW. So siapa lebih banyak? Dia kata itu tak kira. Kita kira nama sebut berapa kali. Siapa lebih banyak? Oh, itu macam. Dalam Quran perkataan kul. Kul huwallahu ahad. Kul sebut berapa kali dalam Quran? 332 kali. 332. Ini tak boleh lupa punya. 332. Oh, terjemah kul sebagai apa? Katakanlah wahai Muhammad. Betul ke? So kita kata, bukankah nama Muhammad sebut 332 kali? Dia kata tak kira. Asal Quran tak sebut katakanlah wahai Muhammad, kamu bubuh sendiri. Alamak, pakai cara macam ni pun tak boleh jalan. So dia nak bandingkan nama lebih banyak maka lebih hebat. Okey, saya setuju. Nama Muhammad SAW 4 kali, Ahmad sekali 5 kali. Jesus Christ 25 kali. Saya setuju. Kalau ikut dia punya sistem, nama sebut lebih banyak lebih hebat, mari kita banding. Dia tak tahu Nabi Nur alaihissalam disebut dalam Quran nama dia 47 kali. Tanya dia, adakah Nabi Nur alaihissalam lebih hebat daripada Jesus, you punya Tuhan? Terkejutlah dia. Minta dia baca lagi. Nama Ibrahim alaihissalam disebut dalam Quran sebanyak 74 kali. So Ibrahim alaihissalam lebih hebat daripada Nabi Isa alaihissalam. Setuju tak? Dia diam lagi. Nabi Musa alaihissalam nama disebut dalam Quran sebanyak 177 kali. Berapa ratus persen lebih hebat daripada Jesus? Tanya dia. Syaitan. Tahu tak nama syaitan sebut dalam Quran berapa kali? Siapa tahu? 88 kali. Adakah syaitan lebih hebat daripada Jesus? Tanya dia. Dia diam. Cakaplah dia. Kalau mau banding, kalau ikut you punya cara, you punya Tuhan kalah bagi kau punya Nabi you. Betul? Kalau you mau banding, gentleman lah. Manusia dengan manusia. Jangan Tuhan dengan manusia. Dalam Islam kita percaya Nabi Muhammad SAW manusia. Kristian percaya Jesus tu manusia ke Tuhan? Tuhan. Mana ada gentleman punya? Tuhan banding dengan manusia. Kalau mau banding, Tuhan banding Tuhan. Jesus banding Allah. Itu baru adil. Jesus sebut Quran 25 kali. Siapa tahu nama Allah sebut dalam Quran berapa kali? Siapa dapat jawab, saya bagi satu set buku saya, tulisan saya. Wah, orang di masjid ini semua merendah diri. Tahu jawapan, tak mau cakap. Dia tak mau free, dia mau beli. Bagus. Nama Allah sebut dalam Quran 2584 kali. You bandinglah 25 dengan 2584 kali. Siapa lebih hebat? Tak faham tak? Kalau orang nak hujah, hujah dengan dia. Jangan marah-marah. Saya rasa masa saya pun surat time, saya tak nak sambung lagi sebab saya rasa ramai pun rushing nak balik rumah, ada dinner dan sebagainya. Last satu perkara, ada beberapa tulisan buku saya. Siapa ingin nak tengok tulisan buku saya yang mengenai dakwah, terutamanya purple ini, orange tajuk saya cakap ini, keaslian Quran, macam mana nak buktikan. Kalau ada peluang nak saya ulas buku ni, macam mana nak buktikan Quran benar-benar kalam Allah. Dan satu buku yang terbaru adalah hubungan dengan non-Muslim. Saya amat galakkan kita semua di sini baca buku ini kalau kita nak berdakwah kepada non-Muslim. So dalam penyampaian saya, sekiranya terkasar bahasa, saya mohon maaf. Saya ni orang Melaka, agak kasar sikit, tapi insya-Allah hati baik. Dan saya dengan beberapa sahabat datang daripada Kuala Lumpur. Kami ni musafir, kami sudah buat jamak kasar tadi. Tapi selepas maghrib kami dah buat jamak takdim tadi. Kami sudah buat jamak. Orang sini jamak kasar boleh faham tak? Nanti you solat isyak, saya dengan sahabat duduk kat belakang, bukan tak solat. Boleh faham ke? Kalau tak faham, kami buat sekali lagi. Boleh ya? Okey. So itu sajalah perkongsian malam ini. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum.